Don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Pek Anwar Ibrahim tentang isu Spenco. Saya baca detail sikit. Spenco rugikan negara Anwar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan kontrak perolehan membekal dan mengurus kenderaan kerajaan dikendalikan Spenco Sdn Bhd adalah merugikan negara. Okey tuan, mari kita dengar penjelasan daripada Pek Anwar Ibrahim. Di akhir ini tak komen macam biasa. Oh, ini tak ada kesan lagi, tak ada kesan. Tambah tak ada kesan. Semua sudah terlibat dalam penggunaan kemudahan Spenco. Ya. Dan sikap saya keras terhadap Spenco itu sejak saya Menteri Keuangan dulu. Jadi siasat, saya tidak tahu di mana salahnya. Tapi saya tahu peraturan itu tidak betul. Saya tahu ia merugikan negara. Saya tahu dia tidak menyenangkan pejabat awam. Tetapi kita lesu tidak berupaya berbuat apa-apa kerana tidak ada ketegasan dan tekad politik untuk bertindak. Sekarang ada, saudara. Dan saya salute peguat kuasa sama ada SPRM, LHDN dan lain-lain untuk bertindak tegas dalam perkara ini. Jadi saudara, ini kita kena faham. Kalau kita nak perangi rasuah, dia bermula dari atas dan sehingga ke bawah. Apakah selesai semua? Tidak. Semalam Ketua Polis Negara menyergah keras beberapa kelompok di peringkat bawah atau pertengahan polis yang masih mungkin kelompok kecil tetapi mau dibanteras. Kalau diambil tindakan terhadap kelompok kecil itu, bagaimana kita boleh biarkan rasuah skala besar itu berlalu tanpa apa-apa tindakan? Bentuk tindakan jangan tanya saya. Saya beri arahan umum kepada semua jabatan, semua badan penguasaan, tegas. Sementara kita ada tekad politik dan konsensus dalam Jemaah Menteri. No compromise. Maka masa untuk bertindak. Yang saya suarakan ini kerana orang-orang yang menjerit, menyerang pribadi tertentu, keluh, tidak langsung bersuara, malah secara diam bersekongkol dengan perasuah. Jadi maknanya tentunya mereka ini bukan menentang rasuah. Tetapi ini hanya wayang politik untuk menyerang musuh. Jadi ada orang tanya, oh apa kalau ada? Kalau ada silakan. Tan Sri Azam Baki ada di sini. Menteri-menteri ada di sini. Kita semua bersepakat kalau ada di kalangan rakan kita dalam baris jemaah menteri yang terlibat, tidak ada kes, kontrak atau apa-apa, arahan kita adalah tidak akan mempertahan atau melindungi. Tapi kalau sekarang, tak ada tindakan terhadap menteri-menteri, oleh itu tidak adil kerana ambil tindakan kepada Parti Pembangkang. Bongkar. Tidak ada bongkar. Saya tidak akan pertahankan. Tetapi jangan guna itu untuk melindungi perasuah di antara perasuah terbesar dalam sejarah negara ini. Ya. Yang menekan kita sampai sekarang. Kalau kita boleh selamatkan 10-20 bilion ini, sudah bayangkan berapa universiti, berapa sekolah, berapa hospital, berapa allowance tambahan untuk pejabat awam kita boleh tingkatkan. Tetapi kerana kita tidak ada kekuatan dan tekad politik. Kadang-kadang saya masa bicara dengan Menteri Agama dan JAKIM, saya kata kadang-kadang dalam tazkirah tak keras. Dia seolah-olah lembut dalam isu rasuah dan kelola ini. Ada yang kata kerana hukumnya bukan hudud, oleh itu ringan. Tidak. Kerana dia menyiksa rakyat. Saudara. Ini saya nak tekankan kepada pejabat awam kerana kalau ada signal yang jelas dari badan-badan penguasaan untuk bertindak keras dan tegas terhadap pimpinan sekarang atau dulu, maka pejabat awam bukan saja harus bekerjasama tapi lebih waspada. Kalau sudah tanya apakah ia bersih sama sekali, jawab saya belum. Kerana masih ada di peringkat tertentu, di sempadan, di pelabuhan,
bagian percukaian, pelbagai ada lagi beberapa kelompok kecil yang meneruskan kerja mereka. Sudah tahu kehilangan hasil dari keterisan minyak mentah, diesel masih belum terkawal sepenuhnya. Dan saya hanya merayu kepada saudara beri kerjasama sepenuhnya. Biarlah ada dalam tahun, 1-2 tahun ini kita ada tekad, a new spirit. Atau kalau Jerman kita Zeitgeist, spirit semangat zaman. Untuk kita ada tekad kita untuk selamatkan negara ini dari berbagai salah guna kuasa dan pemunggahan kekayaan, dan supaya kita boleh tingkatkan balik keyakinan rakyat dan tingkatkan hasil mereka. Saudara, kalau kita dapat selamatkan 10-20 bilion ini, bukan untuk perbaiki rumah Perdana Menteri atau allowance dia. Apa yang kita dapat pulangan itu, kita kembalikan kepada rakyat. Noktahkan kemiskinan, beri pendidikan yang bermutu, selamatkan anak-anak dari semua kaum, agama, wilayah. Jadi tidak lagi kita bergaduh soal peruntukan-peruntukan kecil. Tidak ada sebab hal ini dibolehkan, diteruskan. Jadi saya harap penekanan ini berikan manfaatnya, kita faham tanggungjawab agama kita, tanggungjawab bangsa, tanggungjawab budaya, semuanya sekali. Dia mesti bermula dengan tata kelola yang baik. Jadi saya memang saya tidak nafikan bahawa hari-hari ini memang ada pelbagai tekanan dan suara, tetapi rakan-rakan tahu proses mesti dihormati, proses hukum mesti dipertahankan. Kita mesti kembalikan integriti badan kehakiman, integriti badan penguatkuasaan, dan umumnya integriti negara sebagai negara merdeka, berdaulat dan berintegriti. Semoga Allah SWT memelihara kita dan doa dimakbulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saya baca detail sedikit. Anwar berkata kenyataan itu bukan baharu disuarakannya olehnya, namun ia pernah dibangkit beliau ketika menjawab Menteri Kewangan suatu ketika dahulu. Sikap keras saya terhadap Spenco sejak saya menjawab Menteri Kewangan dahulu. Jadi siasat, saya tidak tahu di mana salahnya, tapi saya tahu ia tidak betul. Saya tahu ia merugikan negara dan saya tahu ia tidak menyenangkan penjawat awam. Okey tuan-tuan, mari terus menyokong kerja apa pada Nabi Ibrahim. Assalamualaikum.